السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi belum selesai membincangkan pentafsiran ayat yang ke-25 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik-baik, yakni yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki. Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu masing-masing, yakni suami yang merdeka dan isteri dari hamba abdi itu adalah berasal sama, yakni dari Adam dan seagama pula. Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya, serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut. Mereka, yakni hamba-hamba perempuan yang akan dijadikan isteri, hendaklah yang sopan, bukan perempuan-perempuan lacur, dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Kemudian setelah mereka, yakni hamba-hamba perempuan itu berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji, yakni zina, maka mereka dikenakan separuh daripada hukuman seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka. Hukum perkahwinan yang demikian, yakni yang membolehkan seseorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu, ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu. Dan sabarnya kamu yang tidak berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin muslimat rahmati Allah, kita telah sampai pada frasa yang berbunyi fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan. Dan telah kita lihat dalam frasa ataupun dalam potongan ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan lelaki-lelaki yang merdeka untuk mengahwini hamba-hamba perempuan dengan izin tuannya
dengan diberikan haknya, iaitu mas kahwin yang sepatutnya, yang sewajarnya diberikan dengan penuh penghormatan kepada wanita-wanita itu walaupun mereka dalam kalangan hamba. Kemudiannya Allah berfirman, muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan. Bermaksud kualiti yang patut ada pada hamba-hamba wanita yang ingin dipilih menjadi isteri itu, yang ingin dinikahi itu, hendaklah seorang wanita yang sesuai, seorang wanita yang sopan, seorang wanita yang baik, muhsanatin, iaitu afaif anil fahishah, yang jauh daripada penzinaan. Ghairu musafihatin sebagai suatu penegasan, iaitu ghairu mujahiratin bizina, wanita-wanita yang bukan bersifat seperti perempuan-perempuan pelacur, ya, maka itu adalah perlu ada pada wanita-wanita hamba wanita yang dipilih menjadi isteri. Wala muttakhidati akhdan adalah penegas ataupun penegasan lagi tentang sifat wanita-wanita itu, iaitu wanita yang tidak ada terlibat atau tidak terlibat dengan perbuatan menyimpan lelaki-lelaki sebagai teman. Apa hikmah Allah Ta'ala menyebut tentang kualiti-kualiti yang ada ini? Menunjukkan bahawa, nyatakan oleh para ulama tafsir, bahawa perhambaan itu adalah suatu keadaan yang mana seseorang wanita itu mudah untuk terjebak dan terjerumus dalam perzinaan. Kerana maklum bahawa perhambaan itu merupakan suatu yang menyebabkan seseorang itu menjadi lemah, menjadi tidak terbela dan menjadi terdedah kepada perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar. Maka hamba-hamba wanita yang seperti itu sifatnya, yang jika melakukan perkara-perkara yang terkutuk itu termasuk zina dan sebagainya, maka janganlah dinikahi mereka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Bermaksud hukuman terhadap hamba-hamba wanita sekiranya mereka itu melakukan zina. Dan al-ihsan di sini iaitu fa idza uhsinna bermaksud az-zawaj, ya, pernikahan, dan al-fahishah pula bermaksud az-zina, dan al-'adzab, ya, dalam potongan ayat ini, ya, ma'al muhsanati minal 'adzab. Al-'adzab di sini bermaksud al-haddu syar'i, iaitu hukum hudud yang dikenakan kepada penzina. Bermaksud sekiranya wanita-wanita itu, hamba wanita itu telah pun berkahwin, tetapi kemudiannya tetap ataupun terjerumus dalam lembah perzinaan dan dibuktikan perlakuan tersebut, maka dalam keadaan ini hadnya atau hukuman yang dikenakan ke atas wanita tersebut ialah separuh daripada hukuman yang dikenakan kepada wanita-wanita yang merdeka. Maka sekiranya seseorang hamba wanita itu apabila dia berzina, maka hukumannya ialah dirotan sebanyak 50 rotan dan tidak direjam. Mengapa tidak direjam? Kerana rejam tidak boleh dijadikan setengah daripadanya. Maka yang boleh dijadikan setengah atau separuh itu ialah bilangan rotan, iaitu 100 bagi wanita yang merdeka, maka bagi hamba 50 rotan. Zahir potongan ayat ini menunjukkan bahawa seolah-olah seorang hamba wanita itu tidak dihukum dengan hukuman sekiranya dia berzina kalau dia tidak berkahwin. Dan setengah ulama mengambil hukum ataupun mengambil pandangan ini, ya, bermaksud ia hanya dihukum kepada yang telah berkahwin. Maka ia diambil oleh setengah ulama. Walau bagaimanapun jumhur atau majoriti ulama berpandangan bahawa wanita atau hamba wanita dikenakan had atau dikenakan hukuman ke atas mereka sekiranya dia berzina, tidak kira sama ada dia telah berkahwin ataupun belum berkahwin. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini atau potongan ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa seseorang hamba wanita itu sekiranya dia melakukan zina, maka hukumannya adalah separuh daripada hukuman yang dikenakan kepada wanita yang merdeka. Kerana sesuatu jenayah itu, kesannya berganda-ganda,
melihat kepada pelakunya, dan kesannya juga memberi impak yang besar ataupun yang kuat, sekuat ataupun sebesar mana impak yang ada pada pelakunya. Maka adalah suatu yang adil apabila seseorang hamba wanita itu dihukum dengan separuh hukuman yang dikenakan kepada wanita yang merdeka, kerana wanita yang hamba wanita itu adalah golongan yang lemah, golongan yang dhaif, golongan yang naif dan sebagainya. Maka hukuman ke atas mereka itu memadai. Maka hukuman ke atas mereka itu memadai separuh dengan hukuman dikenakan kepada wanita-wanita merdeka. Syekh Muhammad Said Tantawi menyatakan dalam tafsirnya bahawa di manakah hendak dilihat lagi kehebatan dan kerahmatan yang ada dalam hukuman melainkan dalam pensyariatan Islam jika dibandingkan dengan hukuman-hukuman ciptaan manusia yang lain. Diberikan contoh dalam Al-Qanun Ar-Rumani, dalam undang-undang Roman, dikatakan bahawa apabila seseorang hamba itu berzina dengan seseorang yang merdeka, maka ia akan dibunuh. Tetapi jika seseorang yang mulia, orang bangsawan, berzina, dia hanya dihukum dengan denda sahaja. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan memberikan amaran dengan firman-Nya, innama ahlakal ladzina man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Nabi mengatakan bahawa adapun umat-umat terdahulu daripada kamu itu musnah disebabkan kerana mereka dahulu apabila orang-orang yang mulia dalam kalangan mereka mencuri, melakukan jenayah mencuri, maka mereka tidak akan mengapa-apakannya atau meninggalkannya. Tetapi jika yang mencuri itu orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang dhaif, maka orang yang dhaif ini akan dikenakan hukuman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah berfirman lagi, dzalika liman khasyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Bermaksud, apa jua hukuman yang tadi telah kami syariatkan ia kepada kamu, wahai orang-orang beriman, berupa keharusan berkahwin dengan hamba-hamba wanita ketika atau semasa keperluan yang mendesak. Ia adalah suatu yang diberikan kepada liman khasyal anata minkum, kepada orang yang bimbang akan keadaan dirinya yang membujang, yang mampu untuk membawa kepada zina, kepada keburukan, kepada dosa, maka diharuskan perkara itu. Wa an tasbiru khairul lakum, dan sekiranya kamu wahai orang-orang beriman mampu untuk menanggung cabaran, mampu untuk menanggung kesusahan dan mengelak daripada bernikah dengan wanita-wanita hamba itu atau hamba-hamba wanita itu, sehinggalah Allah berikan kamu rezeki untuk bernikah dengan wanita-wanita merdeka, maka kesabaran kamu itu, ketahanan kamu itu daripada menikahi wanita-wanita yang berupa hamba itu khairul lakum, lebih baik bagi kamu, walaupun adanya rukhsah dalam perkara tersebut. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha luas keampunannya, maka Allah mengampunkan bagi mereka yang tidak dapat menahan sabar untuk menikahi wanita-wanita yang berupa hamba itu, dan itu adalah suatu yang lebih baik sekiranya mereka tidak dapat menahan nafsu mereka. Pada masa yang sama Allah juga sangat luas rahmatnya terhadap hamba-hambanya yang maha mengetahui keadaan, mengetahui potensi, mengetahui kelemahan hambanya. Maka Allah mensyariatkan dengan suatu syariat yang memudahkan dan tidak menyusahkan, yang membawa kepada kebahagiaan, tidak kepada kesengsaraan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.